Hai, Assalamualaikum. Selamat kembali ke channel Dunia Kak Eting. Perkongsian video kali ni. Tengah viral sekarang ni roti jala jelita. Ada roti jala bunga ros, ada roti jala kek wak, ada roti jala dui warna. Okey, untuk video kali ni Kak Eting nak tunjuk dengan korang cara-cara kita nak hasilkan roti jala bunga kek wak. Pastikan korang stay sampai ke akhir video untuk dapatkan tips-tips dan resepi dari Kak Eting. Ini bahan-bahan untuk membuat roti jala jelita. Dari adunan ni kita boleh buat yang dia punya roti jala yang biasa. Kita boleh buat bentuk bunga ros dan kita boleh buat juga bunga kek wak. Hari ni ataupun kali ni videonya Kak Eting khususkan untuk membuat roti jala bunga kek wak. Okey, ni bahan-bahan dia. Tepung gandum, tak kisahlah tepung gandum jenama apa ataupun cap apa pun. Kita perlukan garam halus. Kita perlukan gula pasir biasa. Kita perlukan telur. Telur grade B ataupun grade A. Kita perlukan minyak untuk sapu pada kuali dan juga untuk kita masukkan ke dalam adunan. Okey, lepas tu kita perlukan susu cair. Ada yang guna santan, ada yang guna susu fresh milk, tapi Kak Eting gunakan susu cair sahaja. Kita perlukan air pipe biasa ataupun air tapis. Kita perlukan pewarna lah. Pewarna ikutlah warna yang kita nak gunakan. Biasanya Kak Eting pakai pewarna air yang dalam botol ni. Okey. Dan juga kita perlukan daun pandan. Daun pandan kita nak sapu dekat kita punya kuali. Ada banyak ataupun ada pelbagai jenis botol untuk kita gunakan bagi membuat bentuk ataupun pattern roti jala ni. Okey, di sini ada yang lubang 5, ada yang lubang 3 dan ada yang lubang 1. Lubang 1 ni lebih kepada daun. Lubang 5 ni untuk roti jala yang biasa. Lubang 3 ni kita nak buat bunga ros ataupun kita nak buat bunga kek wak. Video kali ni juga Kak Eting tunjukkan sekali dengan korang bekas-bekas untuk kita isi kita punya roti jala yang dah siap. Dia ada banyak bekas lah. Kak Eting lagi suka guna bekas yang jernih ni sebab dia nampak ya, yang transparent ni dia akan nampak kita punya isi roti jala. Dia ada yang 4 segi ni. Lepas tu dia ada yang bulat. Okey, terpulang pada kita lah nak isi yang mana. Tapi biasanya kalau adunan 1 kilo, kita akan guna bekas yang 4 segi besar ni. Yang kecil ni untuk 1/2 kilo. Yang bulat ni adunan 1/2 kilo boleh. Yang ni tak sampai 1/2 kilo lah adunan tepung dia. Okey, untuk memudahkan kerja, kita letak tepung dalam satu bekas yang agak besar sebab kita nak bancuh nanti adunan dia akan jadi bertambah. Okey, ini tepung gandum yang kita dah sukat. Okey, lepas tu kita dah pecahkan telur. Kita akan masukkan kita punya telur ke dalam ni. Kita pecahkan dalam mangkuk ya, supaya kulit telur tu tak ada yang termasuk sekali. Jadi kalau kita pecahkan dalam mangkuk yang lain, kita boleh tengok ada tak kulit telur masuk dalam tu. Okey, lepas tu kita akan masukkan garam. Okey, garam dalam 1 sudu teh untuk adunan ni. Nanti di akhir video Kak Eting akan bagi resepi untuk keseluruhan adunan. Ya, okey. So kita dah masukkan garam halus kat dalam ni. Pakai garam halus ya, jangan pakai garam kasar. Kalau kita pakai garam kasar nanti dia berketul-ketul. Okey, lepas tu kita perlukan gula pasir. Sukatan dia bergantung pada kita punya tepung. Okey.
Lepas tu kita akan masukkan minyak. Minyak jangan banyak sangat nanti dia punya adunan tu jadi terlalu licin. Kita akan masukkan susu cair. Susu cair. Kak Etin tak guna santan, Kak Etin guna susu cair. Okey. Korang boleh kacau dia bagi sebati. Dan kemudian kita akan tuang air perlahan-lahan jangan tuang semua Kak Etin lebih suka bancuh ataupun aduk dulu di dalam mangkuk, kemudian baru kita pindahkan ke dalam blender. Ini bagi mengelakkan adunan tepung tu dia melekat di tepi-tepi blender. Nanti bila kita blend dia tak smooth. Okey. Bila yang ni kita dah gaul rata, adunan kita ni dia dapat semua. Dia dapat gula dia dapat minyak dia dapat garam dia dapat susu cair dia. Okey. Kacau dulu sampai tak nampak rupa tepung tu, tapi tak payah lama lah. Okey. Dekat dalam mangkuk ni, okey, kita zoom sikit. Kita dah boleh nampak kita punya adunan ni ketat ke atau tak. Okey. Masa kita kacau ni kita dah boleh tengok adunan kita ni ketat atau tidak. Okey, bila kita dah kacau rata, kita akan masukkan ke dalam blender. Untuk adunan ni dia kena 2 ke 3 kali blender. Kalau dia satu je memang tak muat kita punya blender. Yang Kak Etin ajar ni kita tak perlu tapis. Tapi dengan syarat kita blend sampai dia punya tepung-tepung ni tak berbiji macam ni. Kita nak dapatkan adunan yang licin. Tuang adunan kita ke dalam blender. Okey, jangan banyak sangat Sekali blend jangan banyak sangat. Nanti dia tak hancur dia punya tepung. Okey, adunan yang kita dah blend, bila kita tuang dia tak putus-putus. Itu adunan yang cantik lah. Okey, kita dah bahagikan kita punya adunan ni kepada beberapa mangkuk sebab kita nak buat banyak color yang berlainan. Jadi kita dah warnakan beberapa mangkuk. Okey, untuk mangkuk yang ni Kak Etin nak letak warna purple tapi tak nak guna banyak sangat So boleh tengok ni. Kita warnakan. Taruh sikit pun dia dah apa tu warna dia dah timbul. Okey, nampak? Kacau bagi rata. Okey, yang ni terpulanglah kita nak bubuh warna apa? Yang ni kuning biasa je kot. Yang ni kuning biasa. Kuning biasa. Kalau rasa tak nak kuning biasa, kita tukarlah color yang lain sikit. Kita nak bubuh color hijau. Okey. Tak nak banyak sangat. Kita tak nak color dia terlalu pekat. Kita nak color dia macam soft-soft je. Ini pun dah terlebih dah color dia. Okey, andai kata yang ni kita nak buat roti jala pandan, kita bubuh esen pandan ataupun air daun pandan. Okey, yang ni esen rose. Kak Etin nak bubuh dalam yang pink ataupun yang merah. Tapi tak perlu banyak sikit je. Untuk membuat roti jala bunga kek wah, Kak Etin akan gunakan botol yang ada 3 lubang ni. Adunan Kak Etin akan masukkan ke dalam ni. Kita tuang adunan ke dalam ni. Jangan banyak sangat nanti dia berat, susah kita nak pegang botol dia. Panaskan kuali, api jangan kuat sangat. Okey, ini daun pandan, minyak.
kita sapu ke atas ni dulu. Jala bunga kekwa. Kita pakai acuan yang lubang 3 ni Okey. Mula-mula kita tarik panjang macam ni. Lepas tu kita pusing botol ni. Kita tarik ke atas macam ni. Ambil dari bawah line 3 tu. Tarik ke atas. Dari line bawah naik ke atas. Okey. Bagi panjang dia biar berlebih sikit Okey, Kak Tin tunjuk lagi. Okey, dari bawah ni kita tarik dia ke atas. Ke atas. Jangan ada putus-putus Masa kita tekan dia tu, kita picit botol dia tu, kena betul-betul. Okey. Kita tarik line dia. Inilah untungnya kita pakai botol yang 3 moncong. Jangan terlalu ambil masa sangat Okey, dari sini kita akan tarik ke atas. Tarik ke atas. Tarik ke atas. Tarik jangan putus ini pun ada yang putus. Okey, sekali lagi. Tarik ke atas. Actually sebenarnya Kak Tin tak ada pergi kelas ataupun belajar dari mana-mana. Kak Tin pandai-pandai sendiri je tau. Jadi mana yang terkurang tu minta maaf lah. So cara korang tarik dan picit dekat atas dia tu kena pandai lah. Kalau kita nak pakai botol yang satu ni, dia jadi lambat tau. Adunan yang atas kuali ni jangan terlalu lama sangat Nanti bila dia garing bawah dia akan patah waktu menggulung. So kita masak dia biar dia punya adunan ni masak macam tu je lah. Jangan biarkan lama-lama. Okey, dah boleh angkat dia. Masa kita menjala ni ataupun masa kita buat bunga ni, kita jangan letak dia rapat-rapat sebab nanti kalau kita susun dia terlalu rapat dalam satu kuali, kita nak buat dia punya bunga agak susah Untuk bunga kekwa ni lebih baik jadi panjang macam ni. Jadi bila panjang bunga dia jadi lagi cantik. Buat bunga ni nak bagi tebal kita perlukan dua keping yang kita dah buat. Okey, so kita ambil, kita akan susun dia. Okey, susun dia macam ni. Okey, terbalikkan dia dan kita akan gulung dia. Okey, bila dia tak terlalu garing di bawahnya, jadi kita gulung dia tak akan patah. Okey, nampak tak? Dia akan jadi macam ni. Bila kita buat bentuk dia panjang, kita akan dapat dia punya kelopak kekwa tu macam ni. Okey, kita nak susun dia. Okey, ikut dengan color mana yang kita nak. Kita akan susun di bahagian tepi dulu. Menegak ke atas dia punya kelopak bunga dia tu ke atas. Terpulanglah kita nak campur color ke, nak buat satu color dulu ke. Okey, kita susun di bahagian luar dia dulu, baru kita susun yang bahagian dalam lah. Tapi kalau korang boleh nak mula dari dalam, terpulanglah. Okey. Dan kita ambil satu lagi color yang lain. Kita tindihkan di bahagian tengah dia. Kita nak gulung kita punya adunan roti jala yang dui color. Okey, terbalikkan dulu. Nak ambil yang bahagian kilat tu dekat luar dia nanti. Okey, ini bahagian dalam dia. Okey, kita lipat ni ke dalam. Kita lipat ni ke sini. Ni ke sini. Yang ni ke sini. Okey, boleh nampak tak? Nampak tak? Gelap. Gelap ke terang? Okey. Lepas tu kita lipat macam ni. Kita lipat macam ni. Okey. So kita dapat yang sebelah color pink, sebelah color hijau. Kalau kita nak ubah color lain, kita buatlah color lain. Okey, yang ni Kak Tin buat sebelah pink, sebelah hijau.
Okey, ini hasil bunga kekwa yang kita dah buat. Okey, warna terpulang pada korang nak bubuh warna apa. Lagi satu, bekas terpulanglah nak banyak mana adunan dia. Nanti kalau banyak-banyaklah dia punya, besarlah bekas dia. Okey, so kalau yang kecil macam ni, kalau katalah nak make up kan. Okey, kita ada topper selamat hari jadi. So kita bubuh dekat atas ni. Kalau nak nampak lagi jelas, tukar dengan yang colour lain lah. Okey, ini hasil jalaan kita tadi. Sekarang ni Kak Eti nak rasa hasil jalaan kita tadi. Okey, dalam pinggan ni ada roti jala biasa, ada roti jala bunga ros, ada roti jala kekwa, ada juga roti jala dui warna. Okey, kita nak rasa, kita nak makan dengan kari kambing. Roti jala ni boleh makan dengan kuah pandan, boleh makan dengan sos coklat, boleh makan dengan kari kambing, kari ayam, kari daging. Boleh juga makan dengan sambal ikan bilis ataupun boleh cicah dengan susu pekat. Okey. Jemput makan semua. Makan roti jala ni dengan tangan lah. Dengan susu pun boleh juga kan. Okey, bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih kerana sudi menonton video ni sampai habis. Jangan lupa juga tekan like, komen dan share video Kak Eting. Yang belum subscribe, jangan lupa subscribe dan tekan butang loceng untuk dapatkan notification terbaru dari Kak Eting. Okey, sampai jumpa lagi you all. Follow, komen, tahu.